بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ واحد. صدق الله وصدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berbahagia Tuan pengurusi kita, juga timbalan yang dipertua Ustaz Han, dan juga naib yang dipertua Ustaz Wan, juga seluruh AJK kawasan muslimin muslimat, ahli-ahli perjuangan mata rantai agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Gugur sikit masa wakil seorang aja. Kesian. Ini antara yang berhami yang dizalimi. Wali mustad'afin. Ya tak apa. Mana-mana pun kita ni sebagai, apabila kita mengatakan sebagai pejuang agama Allah Subhanahu wa taala atau bidang pun, kita kena merasakan bahawa kita sebenarnya tidak layak, melainkan la haula wala quwwata illa billah. Baik, insyaAllah saya mewakili daripada Dewan Urusan Ulama Paskapa ingin membentangkan kepada tuan-tuan beberapa strategi dan juga gerak kerja daripada Dewan Ulama sendiri. Walaupun sejauh ini mungkin tidak banyak perbincangan dan sebagainya, namun apa yang kita lihat daripada apa kita panggil ucapan daripada Tuan Guru Presiden kita memperincikan arahan nombor 4. Yang pertama di sini diberi kepada 3, iaitu Dewan Ulama merupakan nadi denutan jamaah yang perlu bertindak pantas menjadi juru bicara jamaah dan menjelaskan isu dan disiplin dengan merujuk kepada panduan Al-Quran dan Sunnah. Sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita melihat seolah-olah Dewan Ulama ini hanya dipelopori kebanyakannya semua oleh orang-orang yang berpendidikan. Ustaz-ustaz, golongan profesional berpendidikan tinggi dan sebagainya. Namun sebenarnya apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang paling takut kepada Allah itu adalah digelar sebagai ulama. Tuan-tuan kalau takut kepada Allah Taala, ulama juga. Dan kewajipan seorang ulama itu adalah menambah ilmunya dan menambahkan lagi gerak kerjanya, bukan sahaja di hadapan mata masyarakat tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh kita nak bawa. Mudah-mudahan di UUP kawasan Lampang ini menjadi satu contoh teladan yang baik kepada semua ahli kawasan. Yang pertama daripada sikap kita tadi iaitu Dewan Urusan Ulama memberikan kefahaman kepada ahli. Ini seperti mana disebut oleh Imam Hasan Al-Banna di dalam risalah ta'lim berkenaan dengan rukun yang pertama, iaitu al-fahm, rukun faham. Jadi nak memberi kefahaman ini kepada masyarakat bukan benda mudah. Bahkan hadis ini kadang-kadang tak faham. Ahli faham 10-20 tahun dan sebagainya. Masih lagi ada yang bercakap-cakap belakang, masih lagi ada yang menyalahkan orang lain tanpa melihat kepada kekurangan yang ada pada diri sendiri. Jadi penting. Kerana itu Dewan Ulama pada hari ini mengajak kita beramai-ramai antara untuk menambahkan kefahaman kita di dalam gerakan Islam ini adalah dengan menambahkan ilmu kita dengan memperbanyakkan membaca dan hadir ke usrah-usrah cawangan, dan juga kita mengambil langkah untuk melaksanakan apa yang telah dirancang. Ini penting. Kita
gempak dalam surah. Kita rancang buat ni, kita rancang buat sekian. Tapi akhirnya yang hadir ini yang hadir. Pemahaman itu kurang. Jadi apa yang kita nak di sini, ahli-ahli daripada dewan ulama ataupun yang tidak kita panggil menjadi AJK dan sebagainya, tetapi berpotensi untuk menjadi penasihat. Kita panggil penasihat kepada kerajaan, penasihat kepada ketua kampung, penasihat kepada JKK, penasihat kepada masjid surau dan sebagainya. Maka kita dah yang memainkan peranan itu. Kita sempat lagi minta orang lain nasihat, lupa kita ada dewan ulama. Apa guna? Apa guna dewan ulama? Adakah sekadar hanya untuk mengisi ceramah-ceramah dan kuliah? Adakah sekadar datang untuk meresmikan majlis dan sebagainya? Cuba kita fikir. Kerana itulah kita tengok pada mukadimah tadi, apabila minta maaf saya sentuh sedikit, kita memulakan dengan menyanyikan lagu negara. Kenapa tidak boleh kita mulakan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran? Di manakah qari-qari kita? Di manakah ustaz-ustaz kita, anak-anak tahfiz kita yang boleh kita jemput untuk mengalirkan ayat-ayat suci Al-Quran? Barulah kita mulakan munafasan itu dengan lagu dan sebagainya. Kita mahu saya sebut sikit antara benda yang kadang-kadang kita lupa, bahawa pada setiap perkara itu Allah sebut fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila nak mula satu perkara itu, tawakal dulu pada Allah. Tanda bertawakal itu adalah dengan mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. 3 benda lagi. Seterusnya, apa yang perlu kita muhasabah yang lain di sini, antaranya dalam masyarakat dan usrah. Tuan-tuan, kita menggalakkan kita dalam sistem usrah bermulakan dengan ayat-ayat Al-Quran seperti membaca maksurat dan sebagainya. Jangan tiba-tiba mula saya ada cadangan. Tuan-tuan, akal kita ni tak sama dengan wahyu yang Nabi SAW dapat. Cuba tuan-tuan tengok, saya bagi satu contoh. Kita kentut batal dulu tak? Batal tak dulu? Batal dulu tak kentut? Jangan tak yakin pula apa tadi. Batal dulu kan? Batal. Tapi bila ada wudu, ada tak basuh betul tadi? Tak ada. Ada tak kita basuh bumbung tadi? Tak ada. Pasal agama Allah tak boleh fikir dengan otak kita. Pasal agama Allah SWT ni tak boleh dijalankan, melainkan kita ikut dulu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apapun mesyuarat mula dengan ayat Quran, itu satu permulaan yang cukup baik. Barulah perbincangan tidak lari dengan kata-kata kosong dan akhirnya di belakang banyak mengkritik dengan sebab tidak puas hati dan sebagainya. Baik, itu satu kefahaman kita. Kita mulakan dengan mendahulukan wahyu Allah daripada akal. Kemudian yang kedua, mendahulukan aulawiyat dalam jamaah. Ini perkara penting. Mungkin tak datang sini, mungkin adalah yang sibuk dan sebagainya. Kita husnuzan billah, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan mereka. Dan yang kedua, bahan-bahan penerbitan dalam berbagai rupa bentuk yang bersesuaian dalam masyarakat perlu dinamik, khususnya daripada dewan ulama sendiri. Kemungkinan kita lah, kalau tak ada bahan bercetak pun, ahli pas inilah orang yang jadi bahan bercetak yang Allah dah kurniakan untuk turun di masjid-masjid nasional. Kita sebagai ahli pas, jangan kita bangga kalau kita tak pernah datang majlis surau. Jangan kita bangga bertakbir, rokok di tangan lagi. Rokok takbir, rokok tengah berasa. Jangan bertakbir tapi tak pergi majlis surau. Allahu Akbar. Malu tuan, budak-budak yang tak cukup umur datang main bising itu pun jadi datang majlis surau. Kita yang faham ahli panas paling susah datang majlis surau. Allah. Dan astagfirullah, kita mengaku pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita tak ada bahan. Kita tak ada duit, bahan tak ada duit. Kita jadi bahan. Allah gerakkan kita jadi ahli pas. Kita sebagai bahan-bahan yang tua di majlis surau. Bahkan lebih lagi kalau tuan-tuan berkemampuan untuk ziarah ahli dan sebagainya, kita lah yang menjadi duta Islam yang menerangkan Islam kepada masyarakat dan sebagainya, yang mempelbagaikan cara berdakwah dan sebagainya. Kemudian cara kita mendekati masyarakat, pertama dekati dengan hati. Jangan dekati dengan otak pemikiran kita yang dangkal, tak mampu nak keluar daripada kata-kata. Contoh, dekat dengan orang, tuan-tuan. Kita dekat dengan orang, mula hati kita dulu. Ya Allah, aku jumpa orang ni nak muhasabah diri aku. Pernah tak? Kadang-kadang kita dah tengok salah orang saja.
Ini salah, ustaz itu salah tidak? Cakap dia lebih, buat tidak. Tidak muhasabah diri dengan benda apa yang Allah nak. Yang sepatutnya kita hendak ulang, hatta orang tak sekalipun, mak rempik sekalipun, kita datang pada mereka, ya Allah, mudah-mudahan ini hamba Allah yang memperuslah dia. Barulah Allah akan bagi izin hidayah Allah masuk ke dalam hati manusia tersebut. Ini tuan-tuan, kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita berbangga sebagai ahli kelas, tapi hati kita kering kontang dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya terakhir. Baik. Terakhir iaitu Dewan Ulama disarankan untuk mengadakan perbincangan dan seminar khusus untuk memahami maqasid syar'i. Maqasid syar'i maknanya tujuan-tujuan pelaksanaan syariah dijalankan, maka kita akan dapat hasil. Maqasid ini dia tidak boleh dilaksanakan melainkan kita mengetahui hasil hadapan yang baru dinamakan sebagai maqasid. Jadi hasilnya adalah melalui satu sistem. Sistem kena terima sistem Islam. Kita kata nak keadilan, kena terima sistem Islam sebagai keadilan. Tak ada satu pun ayat Quran yang mengatakan keadilan itu adalah sama rata. Ada dalam Quran? Tak ada. Yang mengatakan Islam adalah keadilan, iaitu menunjuk kepada apa? Melaksanakan ayat-ayat Allah itu adalah keadilan. Mana ada orang perempuan dapat lebih daripada lelaki terpusat ada? Tak ada. Itu keadilan Allah bagi. Baik. Kemudian di dalam untuk melaksanakan maqasid syariah ini, cadangan untuk tingkat kawasan adalah kita membentuk satu kaedah salbiyah ataupun satu teras tulang belakang untuk memikirkan pelapis-pelapis kita, iaitu daripada anak-anak kita. Alhamdulillah saya tengok di Beirut ada sekolah Al-Razi, di mana lagi sekolah-sekolah bentuk orang kita punya lah, baguslah, untuk kita lahirkan para amirin yang bakal bertugas untuk memenuhi ruang kosong yang bakal kita tinggalkan. Kita besok jadi almarhum semua tuan-tuan. Saya pun dah ada pangkat almarhum. Jadi siapa yang menjadi almarhum ini tidak lain tidak bukan adalah melainkan pelapis-pelapis kita yang kita didik bermula daripada sekolah yang kecil sehinggalah mereka akan menjadi seorang ahli yang faham tentang agama Islam. Saya mohon maaf atas segala kekasaran bicara dan panjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.